Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita bersama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin Allah lah kita dapat bersama-sama berkumpul dalam surah Al-Falaq untuk sama-sama mengikuti sebuah forum dengan tajuk yang sangat menarik lah. Jadi dia alu-alukan ke semua ahli dalam taman-taman syurga sekarang ini. Jadi ketahuilah bahawa kita semua adalah insan yang terpilih lah untuk menghadiri sebuah majlis ilmu. Kerana semuanya berlaku dengan izin Allah. Adanya kita di dalam dewan solat ini pun kerana Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Jadi sama-sama kita bersyukur. Dalam masa yang sama, jangan lupa untuk kita ajak sebagai salah satu peranan kita untuk dakwah, mengajak orang ke arah kebaikan. Moga lebih ramai yang dapat mengimarahkan surau serta mengikuti forum yang sedang berlangsung ketika ini. Jadi insyaAllah tanpa melengahkan masa, tajuk forum kita pada malam ini adalah sangat menarik. Dan saya yakin dan percaya mungkin ada yang kalangan kita yang tak dapat meneka lagi apa sebenarnya topik perbincangan kita pada malam ini. Tajuk forum kita adalah Benarkah Aku Selama Ini. Jadi mesti ada yang tanya apakah topik yang akan dibincangkan untuk malam ini. Sebenarnya ia berkait dengan keimanan kita lah. Di mana persoalan ini saya ingin semua ketika di hujung forum ini untuk sama-sama menjawab persoalan ini, untuk membuat refleksi. Benarkah aku selama ini? Jadi macam mana cara nak menjawab persoalan ini? Kena ikuti yang fokuslah sehingga ke habis forum. Okay? Soalan-soalan yang akan dikupas oleh panel 1 dan juga panel 2. Okay, dia berkait dengan keimanan kita lah. Itu satu-satunya kunci untuk menuju ke syurga Allah. Okay, dalam seperti mana yang sedia maklum, sekarang ini di alam baru semakin banyaklah dugaan dan cabaran untuk kita mengekalkan ataupun menjaga keimanan kita yang sebenarnya mengikut acuan Rasulullah. Jadi kita sama-sama akan telusuri apakah ideologi yang cuba diterapkan oleh musuh-musuh Islam ni untuk menggoyahkan kita. Sebab sejarah telah membuktikan umat Islam ni dari segi fizikal sangat susah untuk dilawan, untuk ditewaskan. Buktinya kita, umat Islam pernah menawan 1/3 dunia. Itu buktinya umat Islam sangat kuat sebenarnya dari segi fizikal. Tapi musuh Islam ni khususnya pada zaman kini memfokuskan kepada pemikiran untuk menerapkan ideologi baru. Jadi kita sebagai anak muda perlu ketahuilah apa sebenarnya ideologi yang cuba musuh-musuh Islam ni tanam dalam minda kita untuk menjauhkan kita daripada landasan Islam yang sebenar. Okey. Jadi kita perkenalkan dulu panel kita pada malam ini. Untuk panel pertama iaitu saudara Ahmad Fawaz bin Maizan. Jadi sihat Ahmad? Dah makan belum? Belum ni. Oh belum lagi. Okey. Boleh ambil. Okey, saudara Ahmad Fawaz, jawatan semasa, kita boleh katakan jawatan semasa adalah dalam Persatuan Agama Islam lah, sebagai timbalan presiden. Seperti mana kita boleh dapat tengok dalam poster lah, banyak jawatan disandang dalam sinergi siswa murid Islam ini adalah orang-orang yang hebat lah. Kita nanti-nantikan apakah kupasan kepada soalan-soalan yang akan saya kemukakan sebentar lagi. Jadi selesai untuk panel pertama, kita pergi kepada panel kedua. Tidak kurang hebatnya, merupakan figura yang tidak asing lagi lah, bukan makhluk asing, figura yang tidak asing lagi di bumi I4P ni, saudari Nur Syazana. Jadi Syazana, sihat? Okey, alhamdulillah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada soalan pertama lah. Jadi ingat tugas saya itu semua untuk menjawab soalan benarkah aku selama ini di hujung forum. Jadi soalan pertama berbunyi ditujukan kepada saudara Ahmad Fawaz.
Apakah definisi ideologi serta berikan beberapa contoh ideologi yang masuk dalam kalangan anak muda. Jadi dengan segala hormatnya saya persilakan Saudara Fawaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jadi terima kasih kepada saudara moderator, Saudara Al-Amin, yang merupakan mantan pasukan saya dahulu semasa di JPP. Okey, jadi insya-Allah berbalik kepada soalan yang ditanya oleh saudara Amin tadi, apakah definisi ideologi, dan kita akan malam ini kita akan lihat sedikit apakah contoh-contoh ideologi ataupun lebih saya suka sebut sebagai serangan pemikiran yang ada di pada alaf ini insya-Allah. Jadi sebelum kita nak tahu lebih lanjut, kita kena faham iman kita ni telah diumpamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf seperti tanah subur, manakala bagi kekufuran ataupun kesyirikan diumpamakan sebagai tanah gersang. Jadi antum boleh bukalah surah Al-A'raf ayat 54 asal insya-Allah. Jadi pada dalam ayat itu Allah terang kepada kita, bagi manusia yang punya iman adalah seperti tanah subur. Maka kita sedia maklum, seandainya manusia ataupun umat hidup dalam tanah subur ni, maka lahirlah umat-umat yang terbilang, umat-umat yang maju, yang berjaya dalam semua aspek. Seperti yang saudara moderator cakap tadi, di mana dulu umat Islam telah berjaya menakluk 1/3 dunia. Kerana bagaimana mereka dapat takluk dunia ni? Kerana mereka punya iman kukuh. Namun edaran zaman berlalu, semasa ke masa, iman kita semakin goyah, ataupun iman kita semakin lama semakin terhakis sedikit demi sedikit tanpa kita sedari. That kerana satu perbuatan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Jadi kita sedang jadi musuh Islam tahu mereka tak boleh nak serang Islam ni secara fizikal ataupun secara keganasan. Justru mereka serang Islam ni dengan satu serangan yang tak nampak, yang halus, yang tidak kelihatan, namun mampu menembus akal dan iman kita, iaitu dipanggil ideologi, ataupun lebih saya suka sebut sebagai serangan pemikiran. Ataupun dalam Islam yang lebih masyhur dengan term di Islam itu al-ghazw al-fikri, iaitu serangan pemikiran. Nantilah kita translasi. Jadi al-ghazw al-fikri. Jadi untuk al-ghazw al-fikri ataupun serangan pemikiran ni, secara kasarnya ada istilah yang dia ada istilah lah, antaranya ada logical reform dan sebagainya, brainwashing. Jadi tujuan utama ideologi ini ditubuhkan ataupun dibina adalah untuk memastikan dia orang punya pendirian itu diterima oleh semua ni lah, semua masyarakat. Allah. Dan bagi takrif atau maksud bagi khazwatul fikri adalah satu serangan yang ditujukan kepada pemikir Islam oleh lawan Islam. Jadi mudah faham kat sini kata apa? Ideologi ni adalah satu perkara yang dicipta oleh musuh-musuh Islam bagi menghakis keimanan ataupun menghakis agama dari diri manusia. Tak kisah sama ada itu Muslim atau tidak, ini dicipta oleh musuh-musuh Islam untuk kita dia pernah pisahkan agama dengan kehidupan di dunia ini. Dan sebenarnya banyak contoh yang kita boleh ambil bagi contoh-contoh contoh-contoh ideologi di dunia ini. Antaranya adalah apa? Secularism. Yang mana Michael Hill, seorang pelopor barat, dia mengatakan bahawa secularism ni adalah berujuk kepada tempat dan juga masa. Namun telah pun dihuraikan oleh dekat atas dalam kitabnya yang berjudul Islam Faham Agama dan Asas Akhlak. Beliau menerangkan bahawa sekular ni bagi masa itu adalah maksud masa sekarang yang bersifat kekinian, dan tempat adalah dunia yang bersifat keduniaan. Jadi secara rumusnya sekular ni adalah satu fahaman yang ingin membebaskan diri daripada segala cengkaman ataupun peraturan agama dan kehidupan. Jadi kat sini kita faham bahawa apa? Sekular ni dia nak pisahkan agama kita dengan kehidupan seharian. Contoh mudah,
contoh mudah, pihak sekunder cakap, okey, hampa boleh nak apa? Nak solat, nak apa? Nak puasa ataupun nak haji. Tapi bab syariat ataupun bab syariah ni depa asingkan, kata tak boleh. Contoh mudah politik lah. Kata okey, politik ni ada secara sekian-sekian. Jadi depa pisahkan agak kehidupan seharian manusia daripada agama supaya apa? Umat Islam ni jauh daripada agama. Itu contoh yang pertama lah yang saya boleh sebutkan. Okay. Contoh kedua, contoh-contoh bagi ideologi ataupun serangan pemikiran yang ada di dunia sekarang adalah apa? Hedonism. Okey, hedonism ni kita bagi bahasa mudah lah, adalah satu pegangan ataupun pandangan yang mementingkan kesenerokan semata-mata. Bagi mereka, kebaikan di dunia ini mesti ada kesenerokan. Saya ambil contoh mudah. Contoh, si A ni bergaul bebas dengan seorang perempuan. Jadi bagi dia seronok si A ni. Jadi bagi pandangan puak-puak hedonism ni, ini adalah satu kebaikan. Sebab apa? Dia lakukan perkara tersebut dengan kesenerokan, dengan rasa nikmatnya, dengan rasa lazat. Jadi dia ada satu perkara yang bagus. Ini adalah salah satu tanggapan ataupun satu doktrin yang telah dimasukkan oleh puak-puak hedonism kepada umat, kepada masyarakat Islam. Lagi contoh mudah, berjudi ataupun bagi benda arak. Okay, seronok benda ni, seronok kan? Bila seronok buat benda ni, maka benda ni adalah bagus, benda ni adalah benda baik. Jadi teruskan. Inilah salah satulah doktrin yang dimasukkan oleh puak-puak hedonism dalam minda-minda masyarakat. Dan sebenarnya banyak lagi lah yang saya nak bawa, tapi disebabkan kekangan masa, jadi kita buat rumusan lah yang kata apa? Ideologi ni atau serangan pemikiran ni adalah salah satu cabang yang dibina oleh musuh-musuh Islam untuk terpisah ke agama. Maka kalau boleh nak pastikan agama ni tak masuk pun dalam kehidupan mereka, dan mereka sebarkan bahawa agama ni sudah lapuk, agama ini sudah langsung tidak perlu diamalkan. Sepatutnya agama ni hanya tinggal di museum sahaja. Inilah pandangan ataupun doktrin yang telah dimasukkan oleh musuh-musuh Islam dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi kita sebagai orang yang berada kat sini mendengar ni, kita kena kenal dulu setiap ciri-ciri ideologi ni supaya apa? Supaya kita tak terhasut ataupun kita ni tak termakan dengan serangan-serangan ini. Okay, kita boleh cakap lah, mungkin kita selamat insya-Allah. Tapi cuba fikirkan anak-anak kita ataupun adik-beradik kita atau mak ayah kita yang di luar sana, yang mana apa dia terdedah kepada masyarakat luar yang kita tak tahu kan. Contoh adik kita ada adik yang mana setiap hari dia scroll medsos lah kan. Jadi kemungkinan ada unsur-unsur liberalism ataupun unsur-unsur sekularisme yang dimasukkan secara tak nampak dalam video. Maka budak tu tengok, jadi dia mungkin dia cakap, benda ni betul ke? Sebab dia tengok video sekian. Jadi kata apa? Inilah kita kena kenal dulu ciri-ciri ideologi yang negatif ini supaya kita dapat hindarkan diri kita serta masyarakat di sekeliling kita daripada terpengaruh dengan ideologi ini, insya-Allah. Jadi saya harap semua maklumlah apa yang maksud bagi ideologi dan apakah sedikit contoh yang dapat saya berikan pada malam ini berkaitan dengan apakah contoh-contoh bagi serangan pemikiran yang terdapat dalam dunia ini, insya-Allah. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih diucapkan kepada panel pertama atas jawapan yang sangat mantap sekira dalam waktu yang singkat. Jadi apa yang kita boleh simpulkan, yang pertama sekali kita sudah faham apa itu definisi ideologi. Dalam bahasa mudahnya kita boleh kata brainwash. Mungkin bila sebut ideologi macam berat istilahnya, tapi bila sebut brainwash masing-masing boleh kaitkan. Brainwash ni yang paling bahaya adalah tanpa sedar. Tanpa sedar dia telah pun meresap dalam fikiran kita, menghakis keyakinan dan kepercayaan kita. Jadi itu kita tak nak. Dan contoh-contoh ideologi yang telah wujud yang dicuba diterapkan oleh musuh Islam juga telah diterangkan oleh panel satu seperti sekularisme, hedonisme dan sebenarnya banyak lagi lah ideologi seperti ini. Jadi kita dah mula faham dan boleh ikut rentak forum kita pada malam ini. Kita pergi kepada soalan kedua. Setelah kita tahu apakah ideologi, apa yang cuba ditanam, apa yang musuh Islam cuba brainwash orang Islam ni, khususnya anak muda. Kita pergi mula kepada mengapa musuh-musuh Islam ni membuat serangan ideologi kepada umat Islam, khususnya anak muda. Jadi jom sama-sama kita dengar kupasan daripada panel itu. Dengan segala hormat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Al-Amin dan Saudara Fawaz atas penerangan untuk soalan yang pertama tadi. Okey, suka saya kaitkan semula dengan poin Fawaz berkenaan serangan ideologi yang bermakna serangan terhadap serangan kepada orang Islam oleh pihak barat. Okey, dalam bahasa yang lebih untuk saya nak mudahlah untuk kita kaitkan, saya sebutkan serangan ideologi ni sebagai westernisasi, westernize. Okey, yang bermakna membaratkan sesebuah negara. Okay, gerakan westernisasi ni adalah satu misi lengkap yang di mana oleh pihak barat tu dia dah sediakan dah susun dah segala sistem apa yang nak buat, sasaran siapa dia nak target untuk serang lah, dan siapa para pendakwahnya. Kita panggil para pendakwah lah untuk orang barat ni. Jadi gerakan ni dia didukung oleh golongan-golongan pelbagai lah lembaga, dan yang terpenting adalah golongan orientalis dan pembawa kristianisasi. Okey, orientalism ni, apa maksud orientalism? Dia adalah satu gerakan yang menyelidik khususnya kawasan timur lah, orang Islam, dan mencari apa kelemahan kita, apa yang dia boleh ambil kelemahan tu untuk jatuhkan kita. Okay, manakala kristianisasi ni pula adalah satu gerakan untuk menyuruh kita, menyuruh orang untuk memasuki Kristian. Okey, jadi untuk westernisasi ni, bagaimana mereka menyerang kita adalah melalui pemikiran dan media massa. Pendidikan dan media massa. Kalau pendidikan lebih kepada apa yang kita belajar, apa yang kita serap melalui pembacaan, melalui apa yang kita lihat dan sebagainya. Manakala media massa pula, yang ni yang paling dekatlah dengan anak muda. Social media, TV, bacaan-bacaan. Contoh social media macam apa? Sekarang ni anak muda suka tengok apa? TikTok, betul? Facebook, Twitter, benda-benda yang mudah untuk diakses dan mudah untuk orang sebarkan. Jadi tapi tokoh-tokoh gerakan untuk westernisasi ni, mereka berpendapat bahawa susah untuk nak jatuhkan Islam ni. Sebab apa? Sebab umat Islam ni kita berpendirian. Kita ada unsur-unsur nilai esensial kita, dan sukarlah untuk meleburkan kita. Jadi apa yang mereka cari adalah cara satu titik ni untuk buat kita lemah dan mengeluarkan kita dari nilai Islam tu sendiri. Jadi berbalik pada soalan, bagaimana apa matlamat gerakan ni terhadap diri anak muda Islam, betul? Jadi matlamat mereka saya boleh pecahkan kepada dua. Yang pertama, apa yang mereka nak adalah untuk membuatkan kita menerima falsafah materialism tanpa kita sedar. Dan dalam falsafah tu terdapatnya unsur hasad dengki, terdapatnya unsur hawa nafsu, angan-angan etis yang bermaksud orang yang tidak mempercayai Tuhan, dan pengingkaran terhadap setiap sesuatu yang kadang-kadang mungkin tak terjangkau dengan apa yang kita boleh nampak, tak terjangkau dengan mata kita. Makna kata mereka menyerang kita tanpa kita sedar. Dan yang keduanya, matlamat mereka adalah untuk kita mengingkari agama kita sendiri. Mengingkari agama dan membuatkan kita keterbelakang dalam banyak aspek, khususnya secara sosial, secara politik, dan membuatkan kita memisahkan Islam ni sendiri dari aspek-aspek lain. Contohnya aspek seperti politik, aspek akhlak, dan dalam masa yang sama akan menyerang akidah kita lah. Tapi ini sangat bertentangan dengan Islam tu sendiri. Sebab apa? Kita faham dan kita tahu bahawa Islam tu bersifat syumul yang bermaksud menyeluruh. Islam ni tak boleh kita pisahkan sesuatu perkara tu dengan perkara lain. Contoh, kita tak boleh pisahkan ibadah, politik, kebudayaan dan sebagainya, sebab kita tahu yang segala aspek-aspek tu berada di bawah Islam tu sendiri. InsyaAllah itu sahaja jawapan saya. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada panel yang kedua. Jawapan yang mantap juga untuk soalan mengapa musuh Islam ni nak sangat terapkan ideologi ni. Dalam
kesimpulan yang sangat ringkas adalah untuk memisahkan umat Islam ini dengan agama. Dia cuba terapkan bahawa agama ini adalah lapor. Kata kita kena pisahkan agama daripada kehidupan agama ni. Orang ketinggalan zaman bila orang pakai agama kan. Dalam kita boleh tengok dalam ideologi sekularisme ke, humanisme dan sebagainya, memang dia cuba untuk pisah agama. Kata manusia, ada yang sampai cuba untuk menerapkan faham bahawa manusia dah dicipta agama. Jadi agama ni satu perkara yang tak perlu dalam kehidupan manusia yang superior. Itu yang cuba diterapkan. Sebaliknya yang berlaku, yang umat Islam faham, yang berkait dengan keimanan kita, di mana Allah adalah pencipta kita. Jadi segala apa yang manusia lakukan kena berpaksi pada agama, kena kembali kepada pencipta kita. Jadi apa-apa pun adalah dengan merujuk kepada agama. Jadi agama ni memang tidak boleh langsung dipisahkan dalam kehidupan manusia, walhal agama adalah satu cara hidup. Islam ni adil. Itu yang kita kena faham lah. Jangan dalam sedar tak sedar sebenarnya kita telah faham sebegitu rupa. Kita cuba mengapai agama kita, solat sekadar solat. Kalau solat sekadar solat ni ideologi tu sekularisme lah. Dia solat sekadar solat, tapi dia tak libatkan secara menyeluruh. Dia buat benda-benda cari ibadah ni mungkin sekadar cukup syarat, tapi dia tak sepenuhnya melibat agama dan kehidupan. Jadi masing-masing kita muhasabah diri lah. Okay. Jadi saya rasa kita sudah tamat pusingan pertama. Sedar tak sedar sudah 2 soalan lah. Okay, kita up sikit standard pemikiran kita. Okay, bersedia ke semua? Kita up sikit, kita dah tahu apakah ideologi, mengapa musuh serang. Dan kita nak tahu sekarang ni soalan ketiga adalah apakah kesan serangan ideologi ini kepada anak muda sekiranya terpengaruh. Jadi boleh sama-sama kita hayati jawapannya. Adakah kita terpengaruh? Jom sama-sama saya nak tujukan soalan ini kepada panel yang pertama. Itu Saudara Ahmad Faz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudara Amin. Jadi soalannya adalah, andai kata kita ataupun adik kita, anak kita ataupun mak ayah kita terpengaruh ataupun terkena virus ideologi ini, apakah simptom-simptom yang akan muncul dalam diri mereka? Suka untuk saya lah menguraikan kesan bagi ideologi liberalism dan juga pluralism. Kerana apa? Dua ideologi ini dia sangat popular kat Malaysia kan. Jadi tadi saya tak tahu kan apa itu liberalism dengan pluralism. Jadi saya terang dulu lah supaya sebagai pembuka bicara, sebagai pembuka minda kita, apakah kesan sekiranya dua serangan ini masuk dalam pemikiran kita. Okey, bagi pluralism ni, mereka beranggapan bahawa kita nak amal agama ni kena bebas, tak perlu kita ikut para ulama. Cukup dah faham di situ, kita tak perlu ikut ahli ulama. Kalau ikut faham liberal ni, kalau faham pluralism pula, dia menyamakan semua agama, yang mana dia kata semua agama ni benar, semua agama ini ada jalan menuju ke syurga dan ada jalan untuk menghindari neraka. Tapi kita kena maklum bahawa salah satunya agama yang diterima oleh Allah SWT dunia ni adalah agama Islam. Okey, jadi berbalik kepada soalan, apakah kesan sekiranya serangan ini berjaya masuk dalam minda anak muda zaman sekarang? Okey, yang pertama adalah apa? Perkara yang halal, perkara yang haram akan menjadi halal, ataupun mudah kata menghalalkan perkara yang haram. Okey, sukalah untuk saya mengambil satu petikan daripada satu inilah MAIS, Majlis Agama Islam Selangor. MAIS ni dia buat satu kenyataan lah, atau satu berita berkaitan dengan seorang profesor yang bernama Prof Musdah Mulia. Sedap nama Musdah Mulia, yang merupakan seorang profesor di Indonesia. Okey, Prof ni kan dia dekat satu universiti Islam. Dia ni dengan secara terang-terang Prof ni cakap, dia menegaskan bahawa perlakuan homoseksual adalah perbuatan normal kerana naluri tersebut datang daripada Tuhan. Jadi kita dengar, seorang prof yang sangat intelektual, dia boleh cakap macam tu. Dia boleh cakap satu pelakon homoseksual ni adalah pelakon yang normal, pelakon yang dianggap baik, yang boleh diterima, zaman. Dan prof juga cakap, para ulama yang kata perkara ni haram lah. Dia cakap juga para ahli ulama yang mengatakan bahawa homoseksual ni haram adalah ulama-ulama yang jumhur atau ulama yang
Jumud bahasa Melayu apa? Sempit lah, sempit. Yang sempit. Yang sempit, yang apa, pemikiran dia kolot. Ini Prof bercakap, boleh bayangkan tak seorang intelektual yang bergelaran prof boleh cakap macam tu. Dia boleh cakap Muhammad SAW ni baik, dan ulama cakap haram, dia dah jumud. Jadi kita fikirlah, seandainya pelakon Muhammad SAW yang dianggap keji, yang memang sudah pun buruk di mata masyarakat, boleh dihalalkan oleh puak-puak liberal ni, apatah lagi perkara-perkara lain seperti judi, arak dan sebagainya. Itu contoh pertama, iaitu menghalalkan perkara yang haram. Okey, kesan yang kedua, sekiranya lah ideologi ini terpengaruh dalam pemikiran kita, yang kedua adalah apa? Murtad ataupun perkara tolak agama ni perkara yang normal. Kita sedia maklum bahawa apa, bagi puak pluralism semua adalah agama yang sama. Jadi menjadi satu tanggapan kepada mereka bahawa semua agama adalah agama yang benar. Jadi contoh, si A ni hari first day dia Islam, hari kedua dia Majusi, hari ketiga dia Kristian. Kerana bagi dia semua agama adalah agama yang benar dan sama rata dan semua masuk syurga dengan cara masing-masing. Inilah tanggapan puak pluralism, yang mana akhirnya isu-isu murtad ni adalah isu yang biasa bagi Islam dan tak dianggap serius. Sedangkan bagi puak, dan satu lagi, dan bagi puak-puak liberal ni, puak-puak pluralism ni, mereka ni pakai nas Al-Quran. Iaitu ayat yang berbunyi la ikrah fiddin, yang bermaksud tiada paksa dalam agama. Mereka cakap apa? Mana kata kat sini agama Islam bagilah kita keluar agama. Tak, sebenarnya mereka tersalah tafsir dan mereka ni telah menyalahkan ulama. Padahal ijma' ulama telah mengatakan bahawa ayat itu khusus bagi golongan bukan Islam. Itu yang kedua. Kesan dia adalah apa? Murtad menjadi normal. Yang kedua lah. Yang ketiga adalah apa? Kesan sekiranya ideologi ni meresap masuk dalam minda kita adalah apa? Usaha dakwah ni akan menjadi sia-sia. Usaha dakwah yang disampaikan oleh para da'i, para ulama akan menjadi sia-sia. Kerana apa? Kerana satu soalan atau satu tanggapan dalam puak-puak pluralism, apakah wajar untuk seorang penganut agama lain untuk masuk Islam sekiranya agama mereka itu agama yang benar dan agama mereka ni ada masuk syurga. Jadi apa? Contohlah, pendakwah Islam ni nak mendakwah seorang lelaki Kristian, dan lelaki Kristian cakap, kenapa aku nak masuk agama Islam? Agama aku agama yang benar kan? Itulah contoh pemikiran yang ada dalam puak-puak pluralism. Kita kena faham, pluralism juga bukan setakat agama Islam, tapi semua agama dia doktrinkan pluralism ni supaya apa? Supaya dia bangga agama itu agama yang benar. Jadi dia bangga Islam itu benar, Nasrani itu benar, semua benar. Jadi akhir sekali mereka anggap apa? Semua ada kaedah ataupun cara masuk syurga. Dan akhirnya dakwah yang dilakukan oleh para ulama kita sekarang ni adalah sia-sia. Dia anggap macam mereka ni kenapa datang nak dakwah ni kan? Tapi adakah kita lupa sejarah-sejarah terdahulu yang mana Nabi Muhammad SAW telah menghantar surat kepada Parsi ataupun surat kepada Rom untuk mengajarkan kepada Islam? Adakah kita lupa bahawa para sahabat telah meninggalkan kota Mekah, telah meninggalkan kota Madinah Barakah itu untuk sampaikan dakwah kepada kita pada hari ini? Jadi satu-satu persoalan yang kita perlu kita fikir, adakah kita lupa sejarah Islam yang keluar berjihad menyampaikan Islam kepada kita sehingga hari ini? Itu yang ketiga lah. Yang keempat adalah seandainya apa? Seandainya ideologi ini merasuk masuk dalam pemikiran kita, adalah ijtihad para ulama ni akan diremehkan. Kita ni ada 4 mazhab utama, iaitu mazhab Amali, Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Yang mana kita sebagai Islam yang faham akan kedudukan mereka ni, yang faham akan keilmuan mereka, kita anggap mereka idola kita. Namun tidak bagi puak-puak pluralism, puak-puak liberal, yang mana mereka anggap ijtihad yang mereka lakukan ni sebenarnya adalah tong sampah dan perlu masuk ke muzium sahaja. Ini adalah apa? Satu modal atau satu tanggapan yang telah didoktrinkan oleh puak-puak liberal dalam pengikut mereka. Jadi kita dah dengarkan 4 kesan utamalah. Sebenarnya banyak lagi kesan, cuma saya bawa 4 kesan yang kita boleh nampak lah kan. Iaitu dari segi murtadnya, dari segi penyelewengan halal haram dan sebagainya. Jadi kita fikir, sekarang ni aku kat kajian, tak nampak benda ni, tak nampak bawa murtad kan? Nampak? Nampak tiba-tiba bawa murtad? Ngantuk lah. Nampak? Tiba-tiba bawa murtad ataupun tiba-tiba orang benda ni serang buat.
Tiba-tiba orang buat kempen jatuhkan ulama, tak nampak kat biji kan? Ataupun tiba-tiba nampak apa kan? Nampak apa? Tiba-tiba orang pergi kutuk orang Azhar kata nampak pun kan? Sebab apa? Sebab kita masih dalam circle kita. Kita masih dalam circle yang telah dibina ataupun circle yang menjaga kita. Dan saya boleh cakap kat sini pai lah. Sebab kita masih dalam circle yang dibina oleh Persatuan Agama Islam, yang mana Persatuan Agama Islam ni sentiasalah buat program maghrib sebagainya. Kita masih dalam circle kita. Cuba bayangkan nanti kita semua kan, hampa semua dah posting. Kita ada contoh, kita ada orang kat Selangor, ada orang kat Johor, kita dah hilang circle kita ni. Kat situlah sebenarnya cabaran ni akan ada. Sebab kita tak nampak sebab kita masih circle kita. Nanti once kita dah keluar PG, once kita dah graduate, kita dah posting, kita akan nampak lah, oh dia ni asal dia tak solat, asal dia ni cakap ulama ni tak elok. Padahal bukan nak elok. Dulu aku belajar ke PG, masyarakat cakap macam ni sekian-sekian elok, tapi kenapa belajar tak elok, nampak? Kat situ pun kita nampak, kat situ pun kita tahu sebenarnya kat luar sana, masyarakat luar sana lah sebenarnya yang kita takut sebenarnya. Sebab tu lah kat sini kat PG kita, sebab kita tahu ilmu lah, kita pastikan kita benda ni kukuh sebelum kita keluar kat PG. Okay, nak tahu vaksin. Nak tahu apa ubat ni mungkin nanti panel kedua akan terangkan. Cuma kata kat sini apa, ada masa kat PG ni tolonglah perkukuhkan iman. Carilah benteng yang antum boleh ada sebelum keluar berjumpa dengan masyarakat luar sana. Kerana kat sana sangat menakutkan. Banyak sangat ada logik kita tak kenal, ataupun kita buat pejabat baru muncul hari dah. Itulah kata apa, kita kena sedia maklum lah. Jadi insya-Allah nanti panel 2 akan teranglah apakah vaksin ataupun ubat lah kepada penyakit ideologi ini. Jadi harap antum bolehlah fokus dan dengan elok. Dan ingat sekali lagi, cubalah cari ilmu sebaik mungkin di IPG ni sebelum kita keluar menentang ideologi di luar sana, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Saudara Fawaz untuk jawapan kepada soalan 3 tadi. Di sini saya ingin mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kamu akan mengikut jalan-jalan golongan yang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah jika mereka masuk ke lubang biawak sekalipun kamu akan mengikutinya. Kami berkata, wahai Rasulullah, Yahudi dan Nasrani? Baginda menjawab, siapa lagi? Maksudnya di sini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, memang umat Islam kita kata cenderunglah untuk mengikuti budaya luar. Lagi-lagi kita boleh kaitkan dengan situasi semasa lah. Dalam sedar tak sedar, seperti mana yang panel 2 sebutkan, westernisasi, pembaratan boleh pembaratan. Jadi budaya-budaya barat mula meresap, dan ramai yang ikut tanpa sedar dan merasakan itu perkara yang tak salah lah. Jadi ini bersesuaian ataupun bertepatan lah dengan hadis Nabi SAW. Ini sama-samalah kita memelihara bagaimana kita agar betul-betul berada di landasan yang sebenarlah, mengikut acuan Rasulullah SAW. Jadi tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada soalan terakhir ataupun soalan 4 yang berbunyi, apakah persediaan dan persiapan anak muda dalam menghadapi serangan-serangan ini supaya akidah mereka tidak diseleweng? Dengan segala hormat, ya, silakan. Okey, baik, terima kasih Saudara Al-Amin. Okey, baik. Untuk kita menjaga kemurnian agama Islam yang sentiasa menganjurkan kedamaian, jadi apa langkah-langkah untuk yang membina dan proaktif lah dalam kita nak mencegah ataupun kita nak elaklah diri kita ni daripada terjerumus, kita terjatuh dalam tangan orang-orang barat ni. Jadi suka saya kaitkan dengan diri kita sendiri, bakal guru, dengan 2 perkara. Yang pertama adalah pendidikan, dakwah kita dalam pendidikan, dan yang kedua ialah pendekatan masyarakat. Jadi pendidikan agama ni, kita tahu pendidikan agama ni adalah sesuatu perkara yang penting untuk kita. Tak kisahlah dari kecil sehingga dewasa, pendidikan agama ni memang penting. Jadi siapa yang sebenarnya yang perlu menerapkan pendidikan agama ni dalam diri anak muda?
Lain jadi kita kalau dalam konteks kita ni, gurulah yang perlu menerapkan sifat nilai-nilai Islam ni dalam diri pelajar kita. Jadi pernah tak kita terfikir macam mana cara kita nak titiskan nilai-nilai Islam ni dari segala aspek ni dalam diri pelajar kita? Jadi bila di sekolah, ketika kita mengajar, tak kisahlah apa-apa subjek sahaja. Ada mungkin subjek matematik yang kita major kat sini, mungkin bahasa Melayu, mungkin sains, dan untuk kita macam kita ambil kospai pun, tapi bagaimana kita nak terapkan pendekatan agama Islam ni dengan cara kalau kita cakap bahasa ilmiahnya, merentas kurikulum lah, bahasa ilmiahnya. Jadi dalam kelas tu boleh kita kaitkan dengan kepentingan memahami Al-Quran. Mungkin dalam sains boleh kaitkan dengan isi intibati Al-Quran. Boleh ajar macam mana cara kita bersyukur, macam mana cara kita nak menerima ilmu dan sebagainya. Kenapa? Sebab kita sebagai bakal guru ni, kena sentiasa dapatkan ilmu, kejar ilmu tu dengan cara macam yang Fawaz cakap tadi lah, banyak hadirkan kuliah-kuliah agama ke, banyak kumpul ilmu, banyak buat bahan bacaan dan sebagainya. Tapi pembacaan kita ataupun apa yang kita terima tu hendaklah dari pelbagai sudut lah. Tak bolehlah kita terima satu perkara tu lepas tu terus sebarkan. Kita tak tahu pun perkara tu betul ke tak. Okay, dalam Al-Quran firman Allah surah Al-Hujurat ayat 6 bermaksud, wahai orang beriman, jika datang kepada kamu orang yang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum yang tidak mengetahui, maka jadilah kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Okey, guru ni orang yang paling mudahlah untuk menyampaikan ilmu. Sebab kita sentiasa ada audience, kita sentiasa ada orang yang nak mendengar. Jadi bila kita menyampaikan ilmu tu, hendaklah kita tahu ilmu tu adalah betul ke tak. Mungkin contohlah saya kaitkan dengan tadi, penyerangan melalui media massa. Okey, orang yang terima ilmu melalui media massa ni mungkin mudahlah untuk mereka macam baca, share. So orang lain baca, dia orang pula share. Padahal kita tak tahu pun sumbernya sahih ke tak, perkara tu betul ke tak. Jadi kita sebagai Muslim sendiri, bila baca sesuatu konteks tu, kena tahulah hadis ni sahih ke tak, perkara ni betul ke tak, dengan cara kita sendirilah kena selidik, kita sendiri kena tabayun. Macam dalam surah Al-Hujurat itu sendiri yang di-highlightkan adalah fatabayyanu, yang bererti apa? Selidik, periksalah dengan teliti untuk menunjukkan betapa pentingnya kita untuk menapis sumber maklumat kita sebelum ia disebarkan. Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya kita tak sedar tau yang operasi pengganas ni juga ada dalam kalangan orang-orang yang menggelarkan diri mereka ni golongan agama. Ataupun macam mana kita nak cakap, biasanya kalau kita tengok dekat media sosial, dia tak ada pun satu kelulusan agama tu sendiri, tapi orang memanggil dia sebagai ustaz. Kita nak senang kata ustaz selebriti lah, pernah dengar kan, ustaz selebriti. Okey, dan tapi saya tak katalah semua orang begitu, tapi orang-orang yang memang dia menggelarkan diri mereka ni sebagai guru agama, tapi sebenarnya tak. Mereka ni membawa satu operasi di mana membawalah ideologi ni untuk disebarkan. Dan perkara ni tak patutlah, sebab dalam konteks agama ni, penyebaran dakwah ni patutnya kita fokuskan kepada dakwah lah, apa yang kita berlakukan dan sebagainya. Tapi bertentangan dengan mereka yang menggelarkan diri mereka sebagai guru agama ni, mereka ni tak mendalami agama, mereka berlebihkan kepada penyampaian ideologi itu sendiri. Jadi kat sini apa yang nak di-highlightkan adalah kewaspadaan kita sendiri dalam menyampaikan, menerima dan menyampaikan maklumat itu sendiri. Okey. Okay, InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Kembali kepada moderator.
Sulaiman Syazana selaku panel kedua untuk jawapan bagi soalan terakhir tadi. Jadi dapat jawapan apakah persiapan anak muda, iaitu dengan ilmu lah. Apa yang kita buat pada malam ini salah satu usaha untuk menuntut ilmu. Bila kita belajar apakah ideologi, apakah serangan ideologi yang cuba dilakukan oleh musuh-musuh Islam, supaya kita boleh memelihara iman kita sendiri, kita boleh menangkis ideologi sekurang-kurangnya untuk kita menuju ke syurga Allah. Kalau pun kita tak fikirkan orang lain sekalipun, kita pelihara iman kita sendiri. Tapi dakwah itu adalah tugas bagi setiap Muslim lah. Jadi okey, kita pergi kepada penutup atau ustaz. Okay, berbalik kepada soalan forum ataupun tajuk forum kita, iaitu benarkah aku selama ini? Dah boleh jawab kan soalan tu? Dah boleh jawab kan? Sepatutnya dah boleh jawab lah. Dah dunia forum, tak ada soalan lah. Okey, benarkah aku selama ini? So kita boleh tepuk dari tadi iman. Adakah kita ni sebenarnya adalah Muslim berfahaman sekularisme, Muslim berfahaman hedonisme, pluralisme, ataupun iman sebenar berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah? Jadi antara petanda iman yang baik, kita nak buat apa, kita nak periksa tahap iman kita, kita periksa amal ibadat kita. Sebab iman ni berkait rapat dengan amal ibadat lah. Okay? Antara salah satu cara untuk kita mengekalkan iman kita, sebab iman ini naik dan juga turun. Al-iman yazid wa yanqus. Oh, ramai tahu, alhamdulillah. Itu selalu kita dengar lah, yazid, naik dan juga turun. Iman yang tak naik dan tak turun ni hanyalah iman malaikat. Malaikat je. Iman ni naik atau turun. Jadi ini sebagai apa, sebenarnya perkara biasalah. Bila kita rasa down, kita rasa jauh daripada Allah, kita rasa makin berat nak buat amal ibadat, just bangkit dan istiqamah lah, hinggalah ke penghujung nyawa. Bila saat malaikat maut mencabut nyawa kita, sentiasa berusaha. Iman turun, kenaikan. Antara cara, balik pada cara adalah buat mutaba'ah amal ataupun checklist amal lah. Mungkin dalam sehari tu kita senaraikan 5 kali solat fardu, semuanya di surau. Bila kita buat, kita tik. Okay, antara lain selawat sekali sehari berapa kali. Bila kita buat, kita cuba buat hari-hari. InsyaAllah kita kekalkan begitu. Kita dia sebenarnya perasaan bila kita rasa down dan kita nak bangkitkan bila kita nak, daripada kita teruskan kehidupan tanpa kisahkan benda-benda. Jadi sama-sama kita mengimarahkan surau kita. Sebab Islam datang dalam keadaan asing. Ini sabda Nabi, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Malah ni pun kita dah rasa diri kita asing sebenarnya. Sebab ini boleh kata sikit lah yang datang kan. So jangan risau, walaupun nanti mungkin hanya kita seorang je yang istiqamah dalam jalan agama, teruskan. Sebab kita adalah orang-orang yang beruntung. Jadi semoga ilmu disampaikan pada malam ini dapat disampaikan pula kepada rakan-rakan yang tak dapat hadir. Jadi kita tamatkan pertemuan pada malam ini. Jadi saya selaku moderator ingin memohon maaf lah atas kalau ada keterlanjuran kata dan sebagainya. Semoga bermanfaat lah untuk semua.